Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam vlog juga blog edisi Kebun Lokal. Okey, untuk hari ini kita akan tengok balik sebulan yang lepas, kata silap sebulan yang lepas saya ada sharing berkenaan dengan video bagaimana kita nak buat kompos dalam satu bekas, dan bekas tu saya buat dalam pasu plastik yang kedai RM2 tu kan. Jadi kita nak tengok apa yang dah jadi dalam bekas tu setelah sebulan kita buat kompos tu lah. Jadi kita terus ke tempat yang saya simpan bekas tu dan kita nak tengok apa yang ada, apa yang terjadi dalam tu dan apa yang telah terhasil dalam bekas kompos tu. Jom kita pergi sana. Ini adalah bekas pasu yang saya buat dan dalam ni saya letakkan kompos, tanah kompos. Jadi kalau tengokkan dari sini macam tak penampakan, saya rasa saya dekatkan lagi kamera tu untuk korang nampak visual dan lebih senang untuk korang amatilah apa yang ada dalam tanah kompos ni. Ini saya dekatkan, kalau tuan-tuan boleh tengok kat area sini. Okay, saya dekatkan lagi kot. Nampak tak? Alright. Okay, ini tanah kompos yang kita biarkan itu dah sebulan dah usia tanah kompos ni. Yang ini kita tengok, kalau dalam ni kita tengok masih ada lagi daun-daun kering yang belum terurai lah macam ni ni belum terurai. Okey, selalu tanah kompos ni dia siap dalam masa 3 ke 6 bulan. Jadi ini baru sebulan lebih lah, ataupun sebulan saya rasa kot daripada tempoh tarikh yang saya upkan video mengenai dengan tanah kompos ni. Ni adalah sebulan usia dia. Jadi kalau kita tengok dalam ni yang betul-betul belum terurai adalah daun-daun kering lah, sebab saya gunakan dua saja bahan, daun kering, daun hijau, kemudian dilapisi setiap lapisan tu dengan tanah yang ada dekat saya punya kebun dan sedikit tanah kompos. Jadi saya akan letakkan saya akan share dan letakkan link description dan juga di untuk rujukan tuan-tuan dan puan lah. Jadi macam mana kita nak, apa lagi yang boleh kita letakkan dalam tanah kompos ni? Satunya macam mana dia punya rule ataupun peraturan pertamanya adalah jangan letak, kalau kita nak cepat lah jangan letak macam ranting kayu, kemudian jangan letak bahan-bahan yang besar, contohnya macam tulang ayam ke, daging ayam ke, ataupun kalau macam sayuran ke apa tu tak ada masalah. Tapi kalau katakan macam daging ayam ataupun tulang ayam tu, kita kalau boleh kita buat dalam tong kompos yang berlainan daripada tong kompos yang inilah, sebab usia dia untuk nak leraikan tu agak ambil masa yang lama berbanding kalau katakan kita boleh dapatkan dalam masa 3 bulan tanah kompos yang masak. Mungkin dia akan lebih extend pergi ke 6 ke 7 bulan, tu bergantung kepada bahan yang kita letak dalam ni lah. Jadi saya rasa tanah kompos yang baik tanah kompos yang baik ataupun kita nak dapatkan tanah kompos yang baik, kita perlu pastikan ada pengudaraan yang masuk lah. Jadi seminggu sekali ataupun 3 hari sekali tuan-tuan dan puan digalakkan untuk kita bolak-balik ni lah. Okay, yang ini dikira tanah kompos yang ni bila kita bolak-balikkan dia, sebenarnya kita memberi ruang udara untuk masuk lah ruang udara untuk masuk dalam kawasan ni Dan kalau katakan jumpa cacing ke ataupun jumpa ada ulat hitam ke, kadang lipan ke, memang betul lipan tu berbahaya, tapi dia adalah satu bahan ataupun ejen pengurai dalam kita punya tanah untuk menjadi kompos. Tu dia antaranya lah. Dan daripada bolak-balik tu kita boleh tambah dengan EM. EM ni korang boleh buat kat rumah lah. Saya belum buat lagi video berkenaan dengan EM ni, tapi EM ni bagus untuk kita punya kebun dan tanaman. Dan selalu saya gunakan EM ni sebagai baja. Saya selalu sembuh setiap seminggu sekali saya sembuh dan saya sembuh pada waktu malam lah. EM juga kita boleh letakkan dalam kompos ataupun sembuh dalam kompos lah. Kalau tak nak sembuh kita jirus je EM tu itu satu. Dan kalau ikut praktik saya tak berminat untuk letakkan kompos dapur. Saya buat dua bahagian lah ataupun dua tempat. Kompos dapur ni kompos dapur, kompos yang untuk berkenaan dengan daun kayu tanah tu adalah satu lagi bahan ataupun satu lagi tempat. Tak campurkan lah. Kompos yang kita dah dapat sekarang ni, kompos yang ini adalah kompos dia boleh dikatakan sebagai kompos separuh masak. Tapi kita dah boleh apply kepada tanaman ataupun kita nak letak
nak tambah tanah kepada kita punya pasu ke plot tanaman kita boleh tambah. Cuma dia punya tu tak sampai lagi lah. Jadi apa yang kita boleh letak dalam kompos ni, selain pada EM, kita juga boleh letak lagi tambahan. Contohnya kita nak letak dengan tinja, macam saya dekat kebun lokal ada tinja arnab. Kita tambahkan tinja arnab dan kita gaulkan. Kemudian terpulang lah sama ada korang nak tutup atau tidak lah. Okay, di antara yang kalau saya perasan lah, dalam kompos, kalau boleh kita jangan letakkan bahan-bahan yang sukar untuk diurai. Contohnya macam susu basi lambat terurai, dan dia boleh attract macam-macam jenis haiwan posak. Kadang-kadang tikus suka, kadang kucing pun suka, dia buang dia punya tahi dekat situ kan, sebab bau susu ni masam, dia lain sikit bau dia. Okey, kemudian jangan lupa untuk melembabkan kompos, bukan tanpa lencun tapi hanya cukup untuk melembabkan lah. Masa kita gaul-gaul tu kita letakkan air sikit lah. Jadi apa lagi okey, untuk tulang daging ataupun libahan daging ayam ke daging, tak kisahlah daging apa, kalau boleh kita letak dalam kompos dapur kita. Jangan letak dalam kompos yang kita buat. Nanti usia kompos untuk matang atau masak lagi lambat. Sebab tulang ni dia punya proses untuk terurai dia agak lebih lama, memakan masa berbanding dengan kompos ataupun bahan seperti daun, ranting kayu yang kecil-kecil tu lebih cepat terurai berbanding daging lah. Daging ni pula dia lambat sikit. Dia lambat terurai lah, dan dia kalau jenis kita tak apa biasa dengan berkebun, kadang-kadang dia akan datang lalat untuk buang dunia maggot tu kan, ulat yang putih, ulat sampah tu. Takut kita geli lah nak guna kompos lah. Tapi sebenarnya ulat sampah ni dia salah satu dari ejen pengurai untuk jadi kompos sebenarnya. Okey, macam ni saya ada 2-3 pasu kompos. Ini kompos yang saya tunjuk tadi. Kemudian ini adalah kompos khas daripada tinja arnab. Bahan dia tinja arnab dan tanah. Tinja arnab dan tanah, ini kompos dia. Dan saya kadang-kadang saya dalam seminggu sekali lah, saya ingat saya akan sembur dengan EM lah. EM, kalau korang tak ada EM boleh pakai Yakult saja. Jadi ini adalah kompos daripada rumput kering. Ini kompos rumput kering lah. Yang ni nampak macam kering, mungkin kena basahkan nanti. Okey, kemudian ini adalah kompos dapur saya. Saya dah letakkan dengan tanah dekat atas ni lah, tanah untuk menutup daripada ada bau kompos dapur tu naik terlampau kuat. Okey, kita akan korek digging sikit kompos dapur ni, kita tengok apa yang telah terurai dalam dia lah. Okey, saya dekatkan sikit. Okey, kompos dapur ni tuan-tuan dan puan, saya hampir setiap hari saya tambah dia punya bahan kompos dapur ni lah. Jadi kalau kita kan nanti tanah ni dah siap atau kompos dah siap, kita boleh letak apa-apa tanaman lah. InsyaAllah tanaman yang kita letak tu akan lebih baik lah, lebih baik sebab ada banyak kompos yang ada banyak nutrien yang membantu pokok. Okey, kompos ni pun kalau ikutkan 2 hari yang lepas saya masih lagi letak lagi lah. Okey, contohnya macam ni. Kalau kompos dapur ni, kalau tuan tak biasa boleh nampak ada ulat kat sini lah. Dia kalau tak biasa memang rasa geli lah kan. Tapi itulah, kalau sebab tu saya kata saya suka asingkan kompos dapur dengan kompos yang daripada daun kering. Jadi kita tak adalah rasa macam geli sangat kan. Dan saya suka bila saya letak dia bahan daripada lebihan dapur yang baru, saya akan lapiskan tanah selapis untuk tutup lah. Jangan bagi berbau, atau kita tak nak, contohnya kita buang daging ikan ke apa kan, kita tak nak nanti kucing ke binatang lain ke kuis-kuis benda ni ke, tak nak lah benda tu berlaku. Jadi nak tutup bau dia senang saja, tutup dengan tanah, lapiskan dengan tanah, kemudian sembur dengan EM ataupun tuang dengan Yakult untuk nak cepatkan proses penguraian kompos. Itu saja.